A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'd. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an ila hadhihi al-jami'atil islamiyatil 'alamiyah Malaysia. Yang keduanya, segala puji bagi Allah Azza wa Jal, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi dan penutup segala Nabi. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Azza wa Jal kerana diberikan keizinan oleh Allah Azza wa Jal untuk bertemu lagi pada kali ini dalam kita membicarakan satu buku yang sangat menarik, iaitu buku Tinta Nasihat untuk Penuntut Ilmu. Sedikit sebanyak apa yang saya mahu kongsikan pada kali ini berkenaan dengan buku ini. Kita akan pergi kepada pengenalan penulis buku ini, iaitu penulis kepada buku ini adalah Datuk Seri Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri. Beliau lahir pada 16 Januari 1969. Beliau berasal daripada Terengganu, kemudian pernah belajar di Sekolah Menengah Atas Sultan Zainal Abidin Semaza, Terengganu daripada 1985 hingga 1988. Kemudian beliau menyambung degree Syariah di Universiti Islam Madinah Arab Saudi, kemudian menyambung master dalam bidang yang sama, iaitu Syariah di Universiti Al-Ulum Al-Islamiyah wal Arabiyah di Syria. Kemudian beliau menyambung PhD beliau dalam bidang Syariah juga di Universiti Sains Malaysia USM pada tahun 2002 hingga 2004. Beliau sebelum ini pernah menjabat sebagai mantan mufti mantan mufti wilayah persekutuan, daripada tahun 2014 hingga 2020. Kemudian pernah juga menyandang sebagai menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Agama daripada 9 Mac 2020 hingga 16 Ogos 2021. Sekarang ini beliau bertugas ataupun dipilihkan sebagai pengurusi Lembaga Pengarah Muslim daripada 1 Disember 2021 sehingga kini. Itu yang pertama. Yang keduanya, suka saya kongsikan antara faktor kenapa Fadilatul Syekh Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri mengemukakan buku ini adalah kerana yang pertama, ingin menjelaskan metodologi ataupun kaedah pembelajaran agama ini dini, pada peringkat awalan dengan lebih berkesan. Pembelajaran agama. Pembelajaran agama, kita katakan agama ini ialah perkara yang menyeluruh. Itu yang pertama. Dalam aspek yang kedua pula dimaksudkan juga, iaitu dengan pembelajaran agama Islam itu sendiri yang merangkumi akidah, syariah dan juga tasawuf. Yang keduanya, faktor Dr. Zulkifli Al-Bakri mengemukakan buku ini adalah untuk memberi inspirasi kepada siapa? Kepada kita, para pelajar, agar jangan lemah semangat dan jangan tewas dalam medan menuntut ilmu. Kita akan rasa lemah semangat, jumpa dengan kawan yang sebegini, jumpa dengan kawan sebegitu, jumpa dengan lecturer sebegini, jumpa dengan jiran sebegini, ada parents yang sebegitu dan sebegini. Kita akan lemah semangat. So buku ini antara faktor kenapa Dr. Zulkifli Al-Bakri bawa buku ini pada kita adalah untuk beri inspirasi, bagi satu semangat. Jangan lemah semangat dan jangan tewas. Kita kena terus kuat mara untuk membimbing kejayaan. Yang ketiga, untuk membina kejayaan. Yang ketiga, memberi motivasi pada para pelajar dalam melakarkan kejayaan yang cemerlang. Kemudian yang keempat, menghidupkan semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu seperti yang telah dizahirkan oleh para ilmuwan yang terdahulu. Para ulama' terdahulu ini bukan hanya sekadar ulama' syariah, bukan hanya sekadar ulama' akidah, hadis, tasawuf, bukan. Tapi ulama' yang mahir juga dalam bidang sains, ulama' yang mahir juga dalam bidang bahasa, ulama' yang mahir juga dalam bidang yang sangat pelbagai yang dikuasai oleh umat Islam dahulu dan juga sebahagiannya pada masa kini. Yang kelima, seperti yang dinyatakan ada Dr. Zulkifli Al-Bakri, faktor yang beliau kemukakan buku ini adalah untuk menghiasi diri para pelajar kita
dengan adab dan akhlak yang sangat tinggi. Lagi luhur. Luhur ni kalau saya tanya budak-budak Maltom, sahabat-sahabat saya, dia kata apa? Maksud dia mulia, tinggi dan agung. Okay? Itu sedikit sebanyak tentang faktor. Kita pergi pula kepada bab yang pertama daripada sudut mukadimah buku ini. Buku ini menyentuh, yang pertama sekali, kejayaan anak-anak bergantung kepada 3 elemen yang utama, iaitu persiapan guru dalam pengajaran. Seseorang guru dalam nak mengajar satu ilmu, dia perlukan kepada persiapan. Dia mengatur gerak slides, dia mengatur gerak apa yang dia nak sebutkan, dia mengatur gerak apa yang dia mahu kongsikan, apa yang dia mahu tunjukkan kepada anak-anak murid mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, sokongan dan juga dokongan ibu bapa yang padu. Kalau tanpa sokongan dan dokongan ibu bapa yang padu, agak susah untuk anak-anak berjaya. Sebab kita akan sentiasa dihadapkan dengan perkara cabaran, dihadapkan dengan tohmahan, dihadapkan dengan ujian, peperiksaan, ujian kehidupan, ujian nafsu, ujian yang sangat berat. Dan ini memerlukan kepada dokongan dan sokongan ibu bapa yang sangat padu. Yang ketiga, dan anak-anak ni bergantung pada apa? Bergantung pada semangat anak-anak yang begitu kental. Mak ayah dah semangat, anak-anak pun kena semangat. Nak semangat macam mana? Bacalah buku ni. Okay? Dalam pada itu, penulis juga menyatakan dalam buku ini tentang air mata para ibu bapa kalian cukup mahal nilainya. Ia membawa maksud, wahai anakku, mak dan ayah tinggalkan kamu di sini supaya kamu jadi ulama ataupun ilmuwan yang terkenal dengan ilmu. Awak datang sini sebagai budak Nkom. Mak ayah nak awak jadi seorang ilmuwan dalam bidang Nkom, English Communication, yang terkenal dengan kemahiran untuk berkomunikasi bahasa Inggeris, yang menyebabkan masyarakat boleh memahami bahasa Inggeris, dan yang paling penting bila kita belajar, supaya ilmu itu mendekatkan kita pada Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling penting dalam sesuatu ilmu. Dan sambungannya apa? Bukan sekadar menjadi orang yang biasa-biasa sahaja. Okey? Ingatlah, air mata itu tetap menjadi saksi dan memori terindah dalam episod kehidupan di kemudian hari. Okay? Bila kita dah di kemudian hari, kita akan ingat balik, susah ni aku belajar, penatnya aku nak SPM, penatnya aku nak ambil sekian-sekian, STPM, asasi dulu, penat. Ya, benda itulah memori terindah dalam episod kehidupan 20 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, bahkan 5 tahun akan datang, bahkan setahun akan datang pun. Kita akan terimbau masa mula-mula asasi dulu, sedih kena tinggal. Datang padang pasir Pagoh misalnya, datang, masuk, ceruk sekian-sekian. Okay? Tak kala kamu melangkah jauh, memetik buah kejayaan pada 20 tahun ataupun beberapa tahun yang akan datang. Noktah di situ. Kemudian penulis juga mengatakan, satu mutiara kata, berkenaan dengan orang yang berjaya ni, dia pernah rasa gagal dan kecewa. Tapi kegagalan dia tu dijadikan tangga untuk dia menapak satu persatu kepada kejayaan. Dan inilah perkara yang sangat kita perlu kuasai, laksanakan, letakkan dalam diri kita. Gagal itu tidak mengapa, tapi bangkit untuk menjadi berjaya, itulah yang perlu kita cuba laksanakan dan usahakan dalam diri kita yang sangat singkat. Saya pesan pada diri saya pesan pada sahabat-sahabat sekalian, bangkit daripada kegagalan, bangkit daripada kekecewaan. Jadikan kegagalan itu satu tangga, satu ladder untuk kita menapak naik satu persatu kejayaan dalam hidup kita, dan paling penting kejayaan kita mendapat syurga Allah Azza wa Jalla. Itu paling penting. Rahmat, keampunan Allah Ta'ala, dan juga nikmat paling besar kita, iaitu nikmat apa? Kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla, dan kita dijauhkan daripada neraka Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Kemudian penulis juga telah mention dalam buku beliau ayat Al-Quran dalam
page yang ke-6. Okay. Dinyatakan surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Dalam ayat ini dinyatakan firman Allah Azza wa Jalla, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Maksudnya apa? Wahai umat manusia. Okay. Allah Ta'ala nyatakan, wahai umat manusia. Sesungguhnya kami ni siapa? Allah Ta'ala. Okay. Telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan. Dan kami ini Allah telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku kuat. Supaya apa? Kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu. Ini apa? Bukan yang lebih keturunan atau bangsa ni. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Kat sini kita dah boleh buat soalan kuis lah. Siapakah orang paling mulia? Jawapan ada dalam Quran. Itu orang yang paling tinggi takwa. Kita dok mention siapa orang paling mulia dalam satu masyarakat. Siapa orang paling mulia dalam satu hierarki masyarakat. Siapa paling mulia dalam sesuatu tamadun. Jawapannya Allah Ta'ala telah nyatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semula kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu. So saya pesan pada diri saya pesan pada kalian, lelaki dan perempuan. Kita cuba tingkatkan takwa kita. Kita cuba jadikan takwa kita ini kuat, meningkat. Kalau jatuh, cuba bangun. Jatuh, bangun lagi. Pesan pada diri saya, pesan pada kalian. Ayuh, sama-sama kita berubah jadi lebih, menjadi insan yang lebih bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Yang kedua, amal yang didasarkan kepada niat yang baik dan ikhlas diterima Allah dan diberi ganjarannya. Ini ada dinyatakan di dalam buku ini. Okay. Dalam buku ini ada dinyatakan tentang apa yang telah disebutkan. Ini pada muka surat yang ke-11. Alright. Imam An-Nawawi rahimahumullahu ta'ala, pengarang kitab Riyadhus Salihin, pengarang kitab Arba'un Nawawi, dan juga pengarang kitab Al-Azkar, dan juga banyak lagi kitab yang sangat hebat dan sangat memberi manfaat kepada umat Islam. Beliau telah dalam keterangannya mengenai amal yang disertai dengan niat yang baik ini, beliau telah berkata, sesungguhnya amal ini ada 3 bahagian. Iaitu pertama, amal yang dikerjakan kerana takut kepada Allah Ta'ala. Amal ini dinamakan sebagai apa? Sebagai ibadat hamba. Okay, kita ni takut pada Allah Ta'ala. Macam kita takut pada kita punya Tuhan. Kita takut kepada kita punya majikan. Kita takut pada kita punya Tuhan. So kita ni beribadat seperti seorang hamba sebab kita takut pada Allah Ta'ala. Takut pada Tuhan kita, ini Allah Ta'ala. Dan yang kedua, amal ini dikerjakan kerana mendapatkan syurga dan pahala. So amal ini dinamakan ibadat saudagar. Kenapa saudagar? Sebab kita ni berniaga dengan Allah Azza wa Jalla. Kita berniaga dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam kita mahukan syurga Allah, kita mahukan pahala daripada Allah, kita mahukan ganjaran daripada Allah Azza wa Jalla. Bila kita dinyatakan tentang ibadat saudagar ini, bila dibacakan, terjumpa satu ayat Al-Quran Al-Karim dalam menyatakan, dalam surah Fatir ayat 29 disebutkan tentang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Maksudnya apa? Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat serta menginfakkan sebahagian daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka secara sembunyi atau terbuka dengan mengharapkan daripada amalan demikian sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Surah Fatih ayat 29. Okey.
Satu, baca kitabullah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menginfakkan sebagai apa yang kami kurniakan pada mereka. Secara sembunyi. Ada tak secara terbuka? Dengan harap apa? Dengan mengharapkan daripada amalan demikian, sejenis perniagaan tidak akan mengalami kerugian. So, ibadat saudagar ini, kita nak dapatkan syurga, kita nak dapatkan pahala daripada amalan kita, itu ibadat kita ni ibadat seorang saudagar. Kita berniaga dengan Tuhan dan tak ada, kita tak akan pernah rugi berniaga dengan Tuhan. Satu kebaikan digandakan dengan 10 kebaikan. Dan dibandakan dengan gandaan-gandaan yang tersendiri. Sampai 700 gandaan. Okey. Itu yang kedua. Berkenaan dengan kita katakan bahawa gandaan seperti mana yang disebutkan dalam hadis yang pernah dibacakan sebelum ini tentang daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, maksudnya apa? Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan itu digandakan menjadi 10 kebaikan yang semisal dengannya. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, mim itu lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Okay, hadis Imam Tirmizi nombor 2835, hadis hasan. Okay, hadis hasan. Nak kata apa? Buatlah amal ibadah. Dan amal yang dikerjakan kerana nak dapatkan syurga dan pahala ini, maka amal itu akan dinamakan sebagai amal ibadat seorang saudagar. Ibadat saudagar. Kita berniaga dengan Allah, kita takkan rugi. Takkan rugi. Yang ketiga, amal yang dilakukan kerana malu kepada Allah Ta'ala dan kerana dilaksanakan hak kehambaan dan membuktikan kesyukuran serta merasakan diri sebagai seorang yang masih dalam kecuaian dan kebimbangan yang penuh ketakutan. Kerana tak tahu adakah amalnya diterima atau tidak, maka amal ini dinamakan ibadat orang yang merdeka. Okey, orang yang merdeka. Yang seterusnya, penulis juga menyatakan amat penting untuk kita mengasihi dan menyayangi rakan taulan kita. Pilihlah rakan taulan yang baik kerana antara sifat mereka yang pertama apa? Mereka ialah orang yang akan menghiburkanmu ketika sedih. Kita sedih dengan lecturer, kita sedih dengan UCT, kita sedih dengan UAE, kita sedih dengan USIN, kita sedih dengan mana-mana UI kita masuk. Pilihlah kawan yang baik sebab dia akan hiburkan kita. Maybe dengan senyuman dia, maybe dengan ucapan-ucapan dia, maybe dengan perangai dia, maybe dengan dia suka berkongsi dengan kita kisah-kisah kehidupannya yang lampau, menyebabkan kita terinspirasi. Maybe dia jenis baca Quran dengan suara yang sedap, kita terhibur. Kita hilang pula sedih kita tu. Kita dengar pula bacaan tu, kalau kita tahu maksudnya, kita macam, Ya Rabb, Ya Allah, seakan-akan aku sedih ini, Allah Ta'ala memberikan jawapan di dalam bacaan surah yang telah dibacakan oleh sahabat kita itu. Itu yang pertama. Yang kedua, rakan taulan baik ni siapa? Antara sebab mereka juga mereka bantu kita ketika kita susah. Kita susah dalam melaksanakan ketaatan. Kita susah dalam melakukan kerja rumah kita, dalam melakukan kerja-kerja kita, assignments, assessments dan juga another things yang dan juga perkara-perkara lain yang akan bantu kita. Bantu dengan doa pun itu pun cukup besar dah sebenarnya. Sahabat aku doa untuk aku. Dia doakan, Ya Allah, mudahkanlah si fulan, mudahkanlah adik, amin ya rabbal alamin. Itu pun cukup, kita akan rasa sangat gembira. Dan itulah antara taulan yang baik yang kita kena dapatkan. Yang ketiga, kita seorang sahabat yang baik itu, sifat mereka apa? Mereka ingatkan kita ketika kita lalai. Kita ni lah lalai sangat dengan dunia ni. So dia akan tersifat mereka ingatkan kita ketika lalai. Dan yang keempat, mereka ini akan mendoakanmu ketika ataupun setelah kita mati. Okay. Sebab itu kalau kita katakan dalam mendoakanmu setelah kita mati ni, kalau kalian perasan, okay, dalam kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. After that kita baca pula Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita minta pada Allah, Ya Allah, ampunkanlah dia ini, rahmatilah dia ini. Dan juga
wa'afihi wa'fu anhu. Padamkan dosa dia tu. Wa'fu anhu. Wa'fu anhu. Wa'afihi wa'fu anhu. Ampunkan, rahmati, padamkan dosa dia. Betapa doa-doa ini sangat diperlukan oleh kita ketika mana kita dah kembali pada Allah Azza wa Jalla, dan oleh kerana itu kita memerlukan sahabat yang baik supaya mereka mendoakan kita setelah kita mati. Di samping kalau kita ada anak-anak, kita ada ilmu yang banyak yang memberi manfaat, itu pun membantu kita. Kerana apa? Ketika mati, apabila mati seorang Adam itu terputus amalan. Kecuali 3 perkara, antaranya apa? Ilmu yang memberi manfaat, doa anak yang saleh, dan juga satu lagi, saya lupa. Okay. Dalam mutiara kata oleh penulis untuk bab yang pertama ini juga, carilah sahabat seramai mungkin, tapi jangan bermusuh walaupun dengan hanya seorang. Awak nak berkawan dengan 1 bilion orang, berkawan. Tapi janganlah cari musuh dengan seorang. Penat nak melayan musuh ni. Awak buat baik macam mana pun dia akan tetap nampak keburukan awak. Itu the rationale of this mutiaraan ataupun mutiara kata ini. Jangan bermusuh dengan hanya seorang, sebab kadang dengan satu musuh itu boleh menjatuhkan kita, boleh merosakkan kita, boleh mendownkan kita, boleh mentoksikkan kita, dan juga lain-lain perkara yang sangat-sangat memberikan mudarat. Tapi hidup kita ini akan tetap bermusuh. Okay. Sedangkan para nabi, anbiya pun ada musuh mereka. Kita yang tak nabi ni pun akan ada musuh kita. Tapi disebabkan itulah kita kena jadikan bahawa pembantu kita orang yang sentiasa bersama kita. Okay, bukannya orang lah, katanya yang sentiasa bersama dengan kita ialah Allah Azza wa Jalla. Mohonlah pada Allah Azza wa Jalla, doalah pada Allah Azza wa Jalla, memberikan keteguhan kepada kita, semangat pada kita, dan juga rahmah, panduan pada kita dalam kita menghadapi kehidupan kita yang sangat singkat ini. Dosa kita akan mati. Kita bukan hidup 1000 tahun. Okay. Oleh yang demikian, macam saya kata tadi, jangan bermusuh. Okay, seperti yang disebut dalam jari kata ini, cari sahabat sama mungkin. Jangan musuh dengan hanya. Jangan. Kita tetap akan ada musuh, tapi sebaik-baik kawan yang akan bersama dengan kita, ataupun sebaik-baik teman, ataupun sebaik-baik entiti yang akan sentiasa bersama dengan kita, yang akan mendengar segala keluh kesah kita, doa kita, ialah Allah Azza wa Jalla, yang maha mendengar, lagi maha mengetahui, lagi maha berkuasa. Okay. Saya rasa itu sahaja yang saya mahu nyatakan, kongsikan untuk bab yang pertama ini. Di akhir kata juga untuk bab ini, nyatakan mutiara kata juga, hukama berkata ilmu seseorang itu adalah anaknya yang kekal. Okay. Ilmu seorang tu ialah anaknya yang kekal. Bukan anaknya yang mati, bukan anaknya yang hilang, tak. Ilmu tu ialah anaknya yang kekal, yang akan memberi manfaat kepadanya selepas dia mati. Dengan bermanfaat lah kita katakan. Okay. Saya rasa itu sahaja untuk session kali ini. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارحمنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم خير الجزاء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم جميعا.